Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini. 我们再次祷告，预备我们的心领受神的话语。 Tuhan, terima kasih saat ini kami sekali lagi menyiapkan hati kami untuk menerima dan membaca akan firman-Mu. 主，感谢你，再一次我们来够预备我们的心来领受你的话语。 Berkati ketua hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, biar firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik. 主啊，求主你使用你两位软弱的仆人，愿你的话语能够充满出来。 Tuhan karuniakan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar dan taat di hadapan Engkau. 主啊，让我们每个人都有一个受教的心，成为你的门徒来聆听。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，我们的主。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita pagi hari ini bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan, Kitab Ulangan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们今天一起来看《生命记》的第5章。 Ulangan pasal yang kelima, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. 《生命记》的第5章12到第15节。 Ulangan pasal yang kelima gitu ya. Kita baca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. 好，《生命记》的第5章，我们就念第12到第15节。 Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. 生命记第5章第12到第15节，当照耶和华你神所吩咐的，守安息日为圣日。6日要劳碌做你一切的工，但第7日向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息。你要纪念你在埃及地做过的奴仆。耶和华你神用大人的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pada tahun 2018 2018年 ketika Piala Dunia sedang bergulir gitu 那 ya. 个时候有世界杯足球的世界杯， Minggu 15 Juli tahun 2018, 7月15号2018年的星期日， Prancis keluar sebagai juara dengan mengalahkan Kroasia pada waktu itu 4-2. 那个时候法国胜过这个克罗西亚4-2，成为这个冠军。 Ini adalah gelar kedua yang diraih oleh Prancis setelah mereka menanti 20 tahun. 这是法国第2次得到世界杯，当他们等了20年的之后。 Yang terakhir mereka keluar sebagai juara adalah 1998. 前一次是在1998年， Jadi genap 20 tahun mereka juara lagi. 所以刚好20年以后，他们又再一次成为冠军。 Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka kembali ke negara mereka, 当他们回到他们国家的时候呢， mereka disambut dengan begitu luar biasa. 当然有那么大的欢迎会在等着他们。 Ada begitu banyak kita saksikan akan ucapan selamat yang diberikan kepada mereka. 有很多很多的恭贺词给致贺礼给他们。 Mulai dari pemimpin bangsa sampai rakyat, mereka berkumpul dengan sukacita. 从他们的这个总统到普通的平民，他们非常的欢喜快乐。 Di satu stadion yang begitu luar biasa besarnya, ratusan ribu orang berkumpul di situ. 在一个很大的那个球场里面，有几十万的人聚集在一起。 Ketika
tim sepak bola itu keluar, mereka sambut, lalu mereka berdiri, mereka bersorak-sorai. 当时那个球员们出来的时候，大家都起来给他们热烈的欢呼。 Waktu itu nggak ada yang tanya, kenapa saya hadir di situ? 那个时候没有人问为什么我会在那里， Acara apa ini? 这是有什么节目呢？ Tapi mereka semua datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, meluapkan seluruh emosi kegembiraan mereka. 当他们全部都来，也把他们里面一切的那种快乐的心、激情的发出来。 Padahal waktu itu nggak ada pertandingan sepak bola. 其实那个时候没有足球的比赛， Waktu itu juga tidak ada tiket yang dijual. 那个时候也没有卖这个门票， Juga tidak ada acara-acara atraksi yang menarik sebenarnya. 也没有任何让人喜欢看的什么节目。 Mereka hanya datang untuk menyambut tim mereka itu. 他们只是为了来欢迎这个足球队员们。 Tapi seluruh kota, seluruh stadion itu menjadi penuh. 但是这整个的球场、整个的城市，非常的满，坐满了人。 Mereka berkumpul datang dengan hati yang penuh dengan kerelaan, kepuasan. 他们聚集在一起，非常的欢喜快乐，非常的感到满足， Hanya dengan satu tujuan untuk menghargai tim akan sepak bola ini. 为了一个目标，就是来为他们这个得胜的球员们来祝谢。 Dalam hati mereka ingin mengatakan, kami ingin tim ini mengetahui bahwa kami sangat menghargai mereka. 就是说他们来祝贺这个球员们，让他们知道每个人都很支持，都很欣赏他们。 Setiap kali engkau dan saya datang beribadah, 当我们每一次来敬拜上帝的时候， berkumpul di ruang ini, 我们在这个地方聚集。 saya tidak tahu engkau datang dengan apakah seperti hati yang dimiliki oleh masyarakat Prancis pada waktu itu. 我不知道你有没有带着就像法国那些人的心情来到这个教会里面 Hati yang tidak bertanya, ini acara apa ini? 心里没有问说这是什么节目呢？ Kenapa saya harus datang? 为什么我要来呢？ Mereka hanya datang dengan kerelaan, 他们只是愿意一个自愿的心， hanya ingin mengatakan kami sangat menghargai akan perjuangan Anda semuanya. 来说我非常欣赏、非常感谢你们所付出来的努力。 Bukankah ketika engkau dan saya beribadah, kita harus mempunyai hati yang lebih daripada itu, bukan? 岂不是我们每个人来到这里敬拜上帝，我们的心情应该比他们更甚呢？ Betapa saya mencintai Tuhan, betapa saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya kepada Tuhan. 我岂不是要更加的感谢上帝来感恩呢？ Sehingga kami datang untuk beribadah. 以致今天我们来到这里来敬拜他。 Hati yang demikian harus kita bawa setiap kali kita datang untuk beribadah di hadapan Allah. 如果我们有这样的心呢，我们每一次我们都应该在这样的心情来敬拜我们的上 Hati 帝， yang meluap dengan sukacita di hadapan Tuhan. 心里充满了在上帝面前的感恩。 Seperti yang juga dikatakan oleh pemazmur bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 就像诗人刚才说，在上帝面前我们要欢喜快乐，以及来欢呼来赞美他。 Bukankah suasana itu yang mereka temukan ketika mereka menyambut akan tim Prancis ini? 岂不是我们看到刚才球员那些法国的公民来迎接他们球员的时候，就是如此的。 Hati yang demikian juga Tuhan rindukan ketika engkau dan saya beribadah di hadapannya. 上帝也渴望我们有如此的心情来到上帝面前来敬拜他。 Hati yang penuh dengan kesukaan, hati yang bersorak-sorai setiap kali engkau dan saya beribadah di hadapan Allah. 当每次你跟我来到上帝面前来敬拜他的时候，我们也充满了那种欢呼快乐的心情。 Hari yang kita rindukan, hari yang kita nantikan, engkau dan saya ada di sana. 你所渴望的日子，你跟我都在里面。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ibadah ini adalah sebagai satu cara kita mengekspresikan kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan. 因为我们的敬拜是我们来彰显我们对上帝的那种感恩， Karena siapa dirinya itu sendiri. 因为是因着这个上帝的身份， Apa yang telah Allah lakukan dan apa yang akan Allah janjikan di dalam kehidupan kita. 就上帝他已经做出来的，以及他所承诺的。 Untuk alasan inilah engkau dan saya beribadah. 因此，你跟我来敬拜上帝。 Siapakah Allah sesungguhnya yang kita sembah itu? 我们所敬拜的上帝究竟是谁呢？ Mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan kita. 认识上帝是我们生命里面非常基本的问题。
Kita tahu siapakah Allah yang menyatakan diri kepada engkau dan kepada saya. 我们知道我们的上帝是哪一位，是他怎样来把他自己对我们每个人启示 Kita。menyembah dia karena keberadaan Allah itu sendiri, bukan karena alasan yang lain. 我们来敬拜他，就是因为他是上帝，不是因为别的理由。 Kita tahu akan apa yang telah dia lakukan, apa yang dia janjikan di dalam kehidupan kita sebagai anak 我 Tuhan. 们也知道他为我们所做的，以及他对我们的承诺。 Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 所以呢，主所爱的弟兄姐妹们， ketika engkau dan saya membaca kitab Ulangan pasal yang kelima, 所以当我们念这个《生命记》第5章的时候， atau Keluaran pasal yang ke-20, 或者我们出埃及记第20章， yaitu berbicara tentang 10 hukum Tuhan, 说到关于这个十诫的时候， maka di situ kita akan melihat kebenaran yang Alkitab ajarkan. 我们能够看到上帝的真理。 Siapakah Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? 这上帝是谁呢？我们为什么要敬拜他？ Dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 这里说你要纪念安息日，你要分别为圣， Ini adalah hukum yang Tuhan berikan 这就是上帝给我们的律法， kepada umat Israel pada waktu itu dan kepada engkau dan saya hari ini. 给当时的以色列人，也给今天的你跟我。 Lalu di bawah tema ibadah adalah keharusan. 那么今天我的主题是这个敬拜是我们的义务， Lalu apa yang bisa kita pelajari? 我们能够学到什么呢？ Yang pertama coba kita lihat. 首先，我们来看， Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? 为什么我们一定要敬拜上帝呢？ Karena engkau dan saya adalah umatnya, umat tebusan daripada Tuhan. 因为你跟我是上帝的属民。 Kalau engkau dan saya membaca di dalam kitab Keluaran, 如果你跟我念这个出埃及记的时候， sebelum 10 hukum ini diberikan, 当还没有颁发这个十诫的时候， ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 当上帝差派摩西呢，使以色列人从埃及出来的时候， ada satu frase kalimat yang selalu muncul. 有一句话不断的重复， Di hadapan Firaun, Musa selalu berkata, 在法老面前，摩西一直不断的强调， seperti Tuhan perintahkan kepada Musa, 就像上帝吩咐摩西的， katakanlah kepada Firaun, 对法老这样说： biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 让我的子民出来，那使他们来敬拜我。 Ketika mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir, 当摩西带领他们从埃及出来的时候， sebagian kita membaca dengan perspektif yang agak berbeda. 可能某一些人，我们看这个从不同的角度， Kita melihat mungkin karena ada satu tujuan yang baru, yaitu di tanah Kanaan. 我们看到其中一个就是他们有新的目标是往迦南那边走， Itu tidak salah. 是那个是没错的。 Tetapi apakah itu tujuan penebusan daripada Tuhan? 那是否是上帝救赎他们的目的呢？ Kalau kita baca ternyata bukan. 如果我们看下去的话，其实不是， Itu adalah janji berkat yang menyertai di dalam karya penebusan itu. 那是上帝应许给他们的祝福，也伴随着他们救赎的恩典里面。 Tapi ada satu tujuan yang paling mendasar. 但是有一个最基本的一个目的， Dikatakan supaya umatku, umat yang kutebus ini boleh beribadah kepadaku. 就是让我的子民能够敬拜我。 Sehingga setiap kali ada mujizat yang dilakukan di hadapan Firaun, selalu muncul kalimat-kalimat ini. 所以当每一次摩西在法老面前行他神迹的时候，他就不断的强调关于上帝呼召他们出来的目的。 Berulang-ulang dikatakan, biarkanlah umatku pergi, meninggalkan Mesir, supaya ia beribadah kepadaku. 不断的来重复一句话，就是让我的子民从埃及出来，来敬拜我。 Keharusan beribadah karena engkau dan saya adalah umat Tuhan. 我们对上帝的崇拜是我们的义务，因为我们是他的子民。 Dulu bangsa Israel dikeluarkan, ditebus dari tanah perbudakan di Mesir. 以前呢，上帝救赎以色列人从埃及为掳之地出来。 Hari ini engkau dan saya ditebus keluar dari tanah perbudakan dosa. 今天你跟我也同样的从罪恶的奴隶里面被救赎出来。 Tuhan menyelamatkan engkau dan saya, memindahkan engkau dan mengeluarkan engkau dari perbudakan dosa itu. 上帝把你跟我从罪恶的捆绑奴隶制度下面把我们拯救出来。 Ada satu tujuan yang mendasar, 有一个最基本的目的， supaya engkau dan saya juga boleh kembali beribadah kepada 就 Tuhan. 是为了让你跟我能够来自由的敬拜他。 Pada waktu engkau masih diperbudak oleh dosa, 当你还被这个
罪恶辖制的时候， pada waktu bangsa Israel di bawah perbudakan di Mesir, 当以色列人在这个埃及地成为奴隶的时候， mereka tidak bisa menikmati apa itu beribadah dengan baik. 他们不能够真正享受什么叫做崇拜， Mereka bekerja dari hari lepas hari tanpa berhenti. 他们每一天都要不断的努力的工作。 Nah, dalam konteks inilah maka 10 hukum yaitu hari Sabat itu diberikan 在这样的情况下面，上帝把这个十诫呢赐给他们， supaya mereka beribadah dan beristirahat di dalam Tuhan. 让他们能够在主里面呢能够享到安息。 Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, 如果我们好的关注这一部 baik 分 di 的话， dalam Keluaran pasal yang ke-20 maupun Ulangan pasal yang ke-5, 无论是在出埃及记的第20章或者生命记的第5章， sebelum 10 hukum ini diberikan, 当还没有给他们这个十诫的时候， ada satu kalimat awal yang ditunjukkan oleh Tuhan. 那么上帝就在之前呢就说了一句话： Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 出埃及记的20章里面的第2节说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及为奴之地 Keluaran pasal yang ke-20 Linculai. ayat yang kedua maupun Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 这句话是在出埃及记的20章的第2节，以及生命记的第5章第6节。 Nah, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya sebelum 10 hukum itu diberikan. 上帝先介绍自己，当他还没有把十诫给以色列人之前， Siapakah dia yang harus disembah oleh umat Israel? 就是介绍自己他是怎么样的一位上帝，是以色列人应该敬拜的。 Siapakah dia yang harus disembah oleh umat kepunyaan atau umat tebusannya? 他是什么样的一位上帝，是应该得到他救赎的子民所敬拜的。 Dia adalah pribadi yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. 他就是那位把他们从埃及为奴之地所救赎出来的上帝。 Dia juga Allah yang berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. 他也是应许他们，带领他们进入这个应许之地，就是迦南， Satu tanah penuh dengan susu dan madu. 牛奶与蜜之地。 Kita hari ini menyembah kepada Tuhan. 今天我们敬拜上帝， Kita harus menyembah kepada Tuhan. 我们要敬拜我们的神， Karena engkau dan saya adalah umat tebusannya. 因为你跟我是上帝所救赎的子民。 Betul engkau dan saya tidak dibebaskan dari perbudakan secara lahiriah. 是的，你跟我是没有被这种肉体的那种奴隶的制度下面被拯救出来， Tapi secara teologis engkau dan saya dibebaskan daripada perbudakan dosa. 但是在信仰里面，我们是从被罪恶里面被救赎出来。 Engkau dan saya menjadi umat kepunyaan Allah itu sendiri. 你跟我成为上帝的子民。 Nah, dalam status yang baru ini sebagai umat ketebusan Allah, umat kepunyaan Allah, maka kita beribadah. 我们有新的身份，成为上帝的子民，那么我们要敬拜上帝。 Nah, setelah Tuhan memperkenalkan dirinya, siapa dirinya yang telah menebus engkau dan saya? 当上帝把他介绍他自己，你跟我是什么样的一个身份，上帝是什么样的一个身份，那么就在这种关系下， Maka setelah itu baru dihukumkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 所以在那样的关系下，上帝嘱咐以色列人，给他们十诫，就说在你面前不可以有别的神， Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. 也不要做任何的类似任何东西的偶像， Jangan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. 不要敬拜那些假神偶像。 Jadi sebelum hukum itu diberikan, 所以当他还没有把这个律法给以色列人， Allah terlebih dahulu memperkenalkan eksistensi keberadaan dirinya sendiri. 上帝首先介绍他的自己以及他的属性， Siapakah dirinya? 他是谁？ Dia adalah Allah yang telah menebus engkau dan saya. 他就是那位救赎你跟我的上帝， Allah yang telah menebus bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 救赎以色列人出埃及。 Allah yang di dalam Kristus Yesus telah mati dan menebus engkau dan saya keluar dari perbudakan dosa. 我的上帝就是借着耶稣基督的宝血了，把我们从罪恶里面救赎出来的 Dan 神。 kepada Allah yang itulah, pribadi itulah kita beribadah. 就是对于这位上帝呢，我们一同来敬拜他。 Maka Sabat ini diberikan. 所以上帝把这个安息日给我们， Nah, ini yang pertama. 这是第一点。 Lalu yang kedua, 那第二点呢？ kenapa engkau dan saya harus beribadah? 你跟我为什么要敬拜上帝？ Karena engkau dan saya adalah umat yang telah dimerdekakan. 因为你跟我已经被能够有这个自由的子民。 Coba kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-15. 我们看申命记第5章第15节， Di dalam kitab Ulangan ini ada sedikit penjelasan yang agak panjang dibanding dengan kitab Keluaran pasal yang ke-20. 这个申命记的第5章呢，比出埃及记的第20章有更多的、更长一点的解释。
Di dalam penjelasan untuk menjelaskan status mereka, siapakah mereka sesungguhnya. 在这里解释就是关于以色列民是什么样的一个子民呢？ Firman Tuhan mengatakan demikian. 神的话如此说， Sebab haruslah kau ingat 你也要纪念 bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir. 之前呢，你在埃及地做过了 Dan 奴 engkau 仆， dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. 耶和华用大人的手把你救出来。 Dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. 就是因此你将你从那里领出来，因此在耶和华你的神面前吩咐你要守安息日。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Di situ ada satu frase anak kalimat, haruslah kau ingat. 在这里有说过一句，就说你要纪念。 Kenapa frase ini muncul? 为什么有这么说呢？ Karena pada waktu itu mereka sudah hendak masuk, menjelang masuk di tanah Kanaan. 因为他们将要进入迦南地， Ketika mereka masuk ada begitu banyak godaan. 在他们要进入的时候，当然有许多的诱惑， Secara khusus ketika hidup itu sudah menjadi mapan. 特别就是当他们已经一个很安逸的生活的时候， Lupa akan masa lalu mereka yang sebenarnya itu siapa. 他们忘记他们之前的生活就是什么样的一个人，什么样 Lupa 的一个 akan 身份。 kondisi awal mereka itu siapa. 他们忘记了他们的以前的是什么样的身份， Seperti engkau dan saya hari ini. 就像你跟我今天一样， Ketika hidup sudah mulai mapan. 当我们生活开始安逸了， Kita seringkali juga akan lupa siapa sesungguhnya sebelum sampai titik ini. 我们忘记了是什么样的一个以前是什么样，我们只记得现在。 Maka Tuhan katakan haruslah engkau ingat. 所以主说你要纪念， Engkau dulu itu budak. 你要记着你以前是个奴隶， Nah artinya mereka pada waktu itu adalah budak 就是说提醒他们以前是个奴仆， yang tidak mempunyai kemerdekaan atau kebebasan sama sekali. 以前你没有自由， Tidak ada waktu untuk beristirahat. 没有时间来安息来 Mereka 休 harus 息， bekerja sepanjang hari. 他们一整天要努力的工作， 1 minggu 7 hari tanpa berhenti. 一个星期7天没有停止。 Tetapi sekarang 但是现在 mereka bukan lagi menjadi budak. 他们不是奴隶， Mereka telah dimerdekakan. 他们已经得到自由。 Nah Tuhan ingin mereka hidup berpadanan dengan status-status yang baru. 上帝要他们生活过着跟一个新的身份相称， Supaya dari sana mereka tahu kenapa mereka harus beribadah kepada 使 Tuhan. 他们知道为什么他们要敬拜上帝， Bagaimana mereka menggunakan hari Sabat itu dengan baik. 他们怎样好好的用他们的安息日， Karena biasanya ada satu kecenderungan. 因为平常有一个这样的一个倾向， Ketika manusia terlalu lama ditekan, 如果一个人我们被受压的太严重的话， kira sampai satu saat lalu tiba-tiba dia dibebaskan. 然后突然间他被得到解放， Ada kalanya manusia mensalahgunakan akan kebebasan di sini. 那人类呢会滥用他得到了新的自由， Sehingga dia sembarang mengekspresikan kebebasan yang 然后 ada. 他就随随便便滥用他的自由。 Tapi Tuhan katakan, hari Sabat, hari perhentian saya berikan kepada engkau. 那上帝对他们说：“我把这个安息日赐给你， Sebagai umat yang telah dimerdekakan, gunakan itu untuk beribadah. 成为上帝的子民，用这个安息日来敬拜上帝， Bukan untuk yang lain. 不是用在别的地方。 Pada masa itu memang berbicara soal perbudakan secara fisik. 那个时候是不就关于说到这个身体上的受到这个奴隶的辖制， Tapi sekarang di dalam Kristus engkau dan saya juga sudah dimerdekakan. 但是今天在基督耶稣里面，你跟我也被他所解救出来。 Dosa yang membelenggu kita, dosa yang membuat kita kehilangan kemerdekaan. 之前是因为罪恶的捆绑，让我们失去了自由。 Kematian Kristus membebaskan engkau dan saya. 耶稣基督在十字架上的宝血，把你跟我解救出来。 Karena itu Paulus mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 你已经从罪恶里面被解救出来，应该成为义的奴仆。 Apabila anak manusia memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. 如果人子真正的叫你得自由的话，那么你就是真自由了。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Di dalam Kristus Allah telah memerdekakan kita. 在基督耶稣里面，上帝已经让我们得到自由， Kita tidak lagi di bawah perbudakan dosa, 我们不在罪恶的辖制下面。 tetapi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. 但是这个上帝给我们的自由呢，
Tuhan ingin kita menghormati Sabat itu di dalam konteks beribadah. 上帝要我们在这个敬拜里面来尊重这个安息日， Bukan untuk kepentingan yang lain. 也不是为了别的缘故。 Lalu hari ini bagaimana dengan engkau dengan saya? 那么今天你跟我又是怎么样的呢？ Anda dan saya memang betul orang percaya. 是的，你跟我是个信徒， Betul engkau dan saya adalah umat kepunyaan Allah. 是的，你跟我是属于上帝的， Dan secara fisik engkau dan saya juga tidak menjadi budak. 你跟我也是不成任何人的一个奴隶。 Dan secara teologis pun engkau dan saya sudah ditebus menjadi umat Allah. 在我们的信仰里面，我们已经被救赎出来，成为上帝的子民。 Tetapi secara praksis, 但是在我们的这个行为生活的行为里面， sebagian kita tetap menjadi budak. 我们一大部分人还是成为奴隶， Budak dari pekerjaan kita. 我们成为我们工作的奴隶， Budak dari hobi kita. 我们成为我们的爱好的那种嗜好的奴隶。 Acap kali karena pekerjaan dan hobi, 很多时候，因为我们的工作、事业以及我们的嗜好， kita mengabaikan apa itu hari Sabat. 我们就忽略了什么叫做这个安息日。 Orang lebih memilih untuk ikut lomba lari daripada datang beribadah pada hari Sabat. 很多信徒他们更愿意选择这个星期天的时候去参加这个外面的活动啊、赛跑比赛啊，总比他们要来教堂来敬拜上 Orang 帝。 lebih memilih untuk lomba anjing atau ikan atau burung pada hari Sabat daripada dia datang beribadah. 他们更愿意参加，就是他们自己养的宠物，鱼也好，这个猫也好，狗也好，这种比赛，总比他们要来教会来敬拜上帝。 Ada banyak pekerjaan dan hobi dan itu menjadikan engkau dan saya budak. 有很多工作范围，有很多的你的嗜好，把你跟我变成他们的奴隶。 Secara praksis, engkau dan saya sebagian tetap menjadi budak. 在我们的行为里面，很多事情让我们其实还是在成为那个事情的奴隶， Karena kita tidak memilih untuk menghormati akan hari perhentian Tuhan. 因为我们没有自己真正的选择来敬拜我们的上帝。 Padahal satu tujuan awal ketika mereka dibebaskan menjadi seorang yang merdeka di hadapan Allah. 本来其实一个人被当初呢，上帝在拯救我们，要我们在上帝面前是成为一个自由的人， Supaya kita boleh diberikan hari Sabat perhentian itu. 就是让我们在这个安息日里面能够安息，能够得自由。 Sehingga dikatakan haruslah engkau ingat bahwa dulu engkau adalah hamba adalah budak. 所以在这里就再一次提醒我们，你要记得之前你是奴仆， Dan dari sana Tuhan memimpin kita keluar. 然后呢，存在那里，上帝把我们拯救出来。 Engkau dan saya adalah hamba yang sudah dimerdekakan. 你跟我是以前是奴仆，现在已经被拯救出来。 Jangan membiarkan hidup kita kembali diperbudak oleh yang 不 lain. 要让我们的生活呢再次被别的东西所奴隶， Apakah itu pekerjaan? 无论是我们的工作也好， Apakah itu hobi kita? 也可能是我们的一些嗜好也好。 Tuhan katakan, aku memelihara engkau dan engkau bekerja selama 6 hari. 上帝说：“我会照顾你，你能够充分的6天来工作。 Dan pada hari yang ke-7 itu hari Sabat Tuhan. 那么第7天在这个安息日， Bangsa Israel pernah dicobai. 以色列人曾经受过许多的试探， Tuhan memberikan mana tiap-tiap hari. 上帝把从天上的玛纳赐给他们。 Pada hari yang ke-6 Tuhan 那么 katakan, 第6天，上帝对他们说 kumpulkan 2 bagian.：“ 你要拿双倍的数量， Karena hari ke-7 tidak akan ada mana. 因为第7天就没有玛纳。” Sebagian bangsa Israel, mereka mentaati Tuhan. 一部分以色列人他们遵守， Tapi tidak sedikit yang tidak taat. 但也有不少部分的人也不遵守。 Lalu pada hari yang ke-7 mereka keluar. 第7天他们出去， Mereka menemukan mana? 他们有找到玛纳吗？ Enggak ada. 没有。 Di dalam hari-hari yang mereka jalani, 在他们所走过来的每一天， selama 40 tahun di padang gurun, 40年的时间在这个旷野， Tuhan tidak pernah berhutang. 上帝没有欠他们任何东西， Disitulah kita diajar untuk terus bergantung dan berharap kepada Allah yang kita sembah itu. 就上帝来教导我们怎样不断的完全的依靠我们的上帝。 Ketika kita menguduskan hari perhentian, 当我们遵守这个安息日的时候， maka di dalam hati kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang memelihara hidup saya. 让我们对上帝说：“主啊，我们的生命是你来照顾的。 Kita percaya di antara 6 hari yang kita bekerja, 我们相信在6天的工作里面，
berkat hari ke-7 tidak akan pernah kurang. 第7天的祝福也从来没有缺乏过， Dan itu Tuhan genapkan. 上帝会应允。 Nah, sebagai hamba yang sudah dimerdekakan itulah, 如果我们已经成为已经被得到自由的奴仆的话， engkau dan saya beribadah. 那你跟我来敬拜。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika kita bicara soal Sabat, 当我们说到关于安息日的时候， jangan lagi terjebak dengan sikap lahiriah. Ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak. Bukan itu tujuannya. 我们不要被这种说可行、说不可行的这一种的辩论里面，我们被绑在里面。 Karena kalau di dalam Injil selalu kita akan lihat, ini tidak boleh memetik gandum, ini tidak boleh menyembuhkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. 在福音书里面，我们看到许多法利赛人，他们说不可以行神迹啊，不可以揣麦穗啊，不可以做这个，不可以做那个， Karena esensinya bukan di sana. 因为最正义呢，基本的教导不是在那里 Esensinya adalah sikap hati di hadapan Allah. 最基本的就是你的心态在上帝面前。 Oleh itu Yesus mengatakan, 所以耶稣在这个马太福音15章有这么说 bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. 这个人民呢，愿口来荣耀我， Padahal hatinya jauh daripadaku. 但是心却远离我。 Ketika ada keharusan beribadah, itu bukan dalam pengertian karena ada sesuatu yang memaksa, sesuatu yang sifatnya rutinitas dan bukan itu maksudnya. 当一个这个义务呢责任临到我们的时候，我们不是因为被这个被捆绑掉，让我们没有自由， Tetapi karena hati yang mengasihi Tuhan, tahu Tuhan sudah memerdekakan kita, Tuhan sudah menebus engkau dan saya. 但是因为这个心呢，我们知道是上帝解放了我们，拯救了我们。 Nah, kesadaran ini yang mendorong kita tiap-tiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. 这样的觉悟鼓励我们每个星期呢，我们要来敬拜上帝， Karena tahu engkau dan saya adalah umat Tuhan. 因为知道你跟我是上帝的子民， Karena tahu engkau dan saya sudah dimerdekakan. 因为知道你跟我已经蒙上帝所救赎。 Dan gunakan itu untuk beribadah kepada Allah. 我们要好好的利用这些来敬拜上帝， Bukan untuk yang lain. 不是为了别的。 Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. 我用一个例子来结束今天的讲道。 Ada seorang editor surat kabar gitu 有 ya. 一个在这个报刊里面写文章的人，编 Dia 辑 itu menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. 这个编辑者从这个读者呢得到很多的意见， Salah satunya adalah keluhan dari orang gereja. 其中一位是从教会的里面的人说的话。 Dia merasa dia pergi ke gereja selama 30 tahun itu seperti sia-sia. 他觉得他30年的时间去教会好像没有什么用处 Saya pergi ke gereja setiap minggu selama 30 tahun. 每个星期3、4年的时间我都去礼拜堂， Saya telah mendengar khotbah selama itu 3.000 kali. 我听了3000多次的讲道， Tapi selama hidup sampai sekarang, 但是我活了这么长的时间， saya tidak bisa mengingat satu khotbah pun. 我不能够记得一个例子、一个讲章，我都不记得。 Sehingga dia mengatakan saya memboroskan terlalu banyak waktu. 以至于他说我浪费了许多的机会时间。 Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti ini. 我不知道你是否也有同感？ Setelah sekian waktu engkau menjadi orang percaya dan beribadah kepada Tuhan. 你成了上帝的儿女，这么长的时间，听到敬拜上帝， Berapa khotbah yang engkau ingat? 你记得有多少的讲道？ Ada nggak khotbah yang diingat? 是否你有记得你听过的讲道？你还记得完全的记得？ Minggu lalu pendetanya khotbah apa? 上个星期牧师这个胡牧师讲什么？ Ada yang ingat nggak? 有人记得吗？ Puji Tuhan kalau ada, tapi sebagian kita itu sudah nggak ingat. 感谢上帝，如果还有人记得，但是可能一部 Mungkin 分 apa 不 yang 记 saya 得。 katakan sekarang setelah keluar dari gereja itu pun sudah lupa. 可能我今天现在所讲的，你们出这个门口走出去就忘记了， Nggak apa-apa. 不要紧的。 Nah setelah ini ditulis dalam satu editor majalah gitu ya. 这个就是在一个这个杂志里面写出来这个 Wah 问题。 banyak orang yang kasih komentar, 那很多人给他的回应 banyak orang yang ikut kasih uren rembuk, 很多人来回应他这个写的文章， sehingga terjadi perdebatan berminggu-minggu dikatakan. 所以在那边有很多的辩论有好几个星期不停的辩论。
Setelah berminggu-minggu, 经过好几个星期之后， ada satu orang komentar begini. 有一个人这么说： Saya sudah menikah selama 30 tahun. 我结婚了30多年， Selama ini istri saya telah memasak 32.000 jenis makanan. 这么长时间，我太太煮了32000种的菜。 Selama hidup saya tidak bisa mengingat satu pun masakan istri saya. 到现在为止，我也不记得我太太煮的过的一种菜。 Saya hanya tahu masakan-masakan itu telah memberi kekuatan kepada saya dalam perjalanan hidup. 我只知道我吃了她的煮的菜以后，给我力量，我能够坚持到今天， Sehingga saya bisa bekerja dan melakukan banyak aktivitas. 我能够工作，能够做很多的事情。 Seandainya istri saya tidak memberikan makanan kepada saya, 如果太太没有给我食物的话， mungkin saya sudah lama meninggal. 可能我也死了很长时间。 Nah, setelah dia menulis ini, tidak ada yang komentar lagi. 当他写了这一句话的时候，再也没有人来回复， Kenapa Bapak Ibu? 为什么呢？ Selama ini mungkin engkau keluar masuk tidak banyak engkau ingat. 可能这一段很长的时间，你进进出出教堂，你记得不多， Tetapi engkau dan saya harus tahu satu hal. 但是你跟我要记得一件事情， Karena ada firman Allah yang engkau dan saya baca, yang engkau menikmati. Maka perjalanan spiritualitas rohani kita itu tetap bertahan. Dan itu yang menyebabkan engkau dan saya tetap hidup. 因为有你所看的经文、所学习的话语、上帝的话语，每一天支持你属灵的路程到今天。 Seperti kita tidak bisa mengingat semua makanan yang pernah kita makan. 就好像我们不能够完全记得每一个我们所吃过的东西， Kita juga mungkin tidak bisa mengingat berapa ayat atau khotbah yang bagaimana yang kita makan secara rohani. 不记得这个我们背诵的经文或者我们所听过的道有听了多少。 Tetapi makan itu adalah keharusan. 但是我们吃呢，一定要吃。 Demikian juga secara rohani, ibadah itu adalah keharusan. 同样的，我们的属灵的需要，我们敬拜上帝也是我们的义务。 Dan itu yang membuat engkau dan saya bertahan dan hidup sampai hari ini secara rohani. 这就是让我跟你一起能够坚持在这个敬拜里面。 Kiranya Tuhan berkati kita. 愿上帝祝福大家。 Kita berdoa. 我们来祷告。Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, kami bersyukur kepada Engkau karena apa yang telah Engkau lakukan di dalam Alkitab bagi orang Israel, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam perjanjian baru, demikian kami juga percaya Roh Kudus juga lakukan bagi diri kami. Melalui pengorbanan Kristus telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Sehingga di hadapan Tuhan kami adalah orang yang bebas. Orang yang bebas memakai kebebasannya, kami memperhambakan diri kami kepada Engkau, untuk beribadah kepada Engkau, untuk dipakai oleh Engkau, untuk mengasihi sesama kami, untuk melayani Tuhan. Inilah kebebasan kami dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sadari melalui firman-Mu diberitakan kepada kami bahwa juga adalah sebuah kehormatan bagi kami boleh mengenal Engkau Allah yang benar, Allah pencipta, Allah pengasih, Allah pembebas, dan juga Allah yang memberikan begitu banyak janji dan pemeliharaan dalam hidup ini. Sehingga kami beribadah kepada Engkau sungguh adalah satu hal yang begitu menyenangkan hati dan hidup kami. Walaupun di tengah-tengah kerutinan, kami juga akui ada banyak hal yang kami kerjakan membuat kami kadang-kadang lalai dengan semangat yang harusnya ada di dalam ibadah. Kami seringkali melupakan firman Tuhan yang kami dengar, melupakan lagu-lagu yang kami pujikan, melupakan dengan doa-doa yang pernah kami panjatkan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami terus boleh melakukannya bersama dengan umat Tuhan di gereja Tuhan ini, kami terus akan dihangatkan, diingatkan kembali. Ya Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahwa doa kami tidak pernah sia-sia. Karena kami masih ada sebagaimana kami adanya ya Tuhan. Dan firman Tuhan terus pelihara kami, membuat kami sadar dan yakin bahwa kami sungguh adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak perjanjian, umat tebusan Tuhan yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan berikan kehidupan ini bukan hanya di dalam kehidupan di dunia ini, tapi juga Tuhan memberikan janji akan kehidupan yang akan datang, dan kami memperoleh bagian di dalamnya. Karena kami adalah umat Tuhan, kami beribadah kepada Allah yang benar, yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur melalui hamba-Mu Pendeta Lim Supianto yang Kau pakai untuk melayani kami, menyadarkan kami. Di tengah-tengah juga pergumulan, di tengah-tengah begitu banyak godaan, dan juga
keengganan manusia, Tuhan sekali lagi mendorong kami, mensemangatkan kami supaya kami boleh beribadah kepada Engkau dengan setia. Tuhan terus memberkati juga Pak Lim dan keluarga dan anak-anak dalam kehidupan mereka sebagai ibadah, dalam pelayanan mereka bersama dengan kami hamba Tuhan yang lainnya. Bersama-sama juga memimpin seluruh jemaat Gloria ya Tuhan, bersehati, bersemangat dan kerinduan yang besar untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia dan menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ambang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah gitu ya, izinkan saya waktu gitu ya, mengumumkan ada beberapa hal gitu ya. 我们还没有结束之前，有几件事情向大家报告一下。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, minggu lalu 上个星期 kita ada bagikan form komitmen misi gitu ya. 我们有分给会友们关于这个宣教奉献的这个我们的心智。 Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan selama ini yang Bapak Ibu berikan. 谢谢弟兄姐妹们这么长久以来的这种对这个宣教的侍奉的支持， Sehingga pelayanan kita baik di Papua, di Batang Tarang, Pontianak maupun di Kupang, semua pelayanan misi bisa berjalan dengan 也 baik. 是我们很多宣教在这个巴布亚也好，在这个加里曼丹的巴丹达浪或者古巴那边都能够正常的进行。 Setiap tahun tidak kurang daripada 10 M Gereja Gloria menyediakan dana untuk pelayanan misi ini. 全部的荣耀堂，我们这个宣教的这个资金呢，我们需要关于10个 M 以上，但是都没有缺乏。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 非常感谢上帝的恩典 Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalamnya. 我鼓励大家都可以参与这个奉献里面。 Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, saya mendorong kita semuanya mengambil bagian di dalamnya. 如果有弟兄姐妹们还没有这个写上你们信心的，或者报上你们信心的奉献，支持这个宣教的事工呢，我鼓励大家，希望大家能够参与。 Apa yang bisa kita lakukan dengan berkat yang Tuhan titipkan yang sangat terbatas kegunaannya itu? 就是上帝已经如此的祝福我们，虽然我们有限，但是能够献上我们有限的这个金钱来支持这个非常好的圣工。 Kita tahu itu apa yang kita berikan itu mempunyai nilai kekal di mata Allah. 因为我们知道我们所献上的在上帝面前有永恒的价值。 Nanti Bapak Ibu bisa ngambil kartu komitmennya di depan, masih ada. Kalau nggak ada nanti hubungi saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Mari kita semuanya mendukung sehingga pelayanan ini terus boleh berkembang dan terus berkembang gitu ya. Apalagi sekarang di Batang Tarang kita lagi membangun satu pusat kegiatan Kristen dan baru dimulai dengan pengurukan, lalu bangun tembok, lalu ada gedung-gedung yang harus dibangun di sana. 在前面呢还有那个奉献卡大家呢如果还没奉献的话，等一下回去可以向接待的人要求，然后可以填写上帝祝福你们。 Sedikit banyak kita memberikan itu bernilai kekal di mata Allah. 无论是多或是少，在上帝面前都有永恒的价值。 Berikanlah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena pemeliharaan daripada Tuhan. 带着感恩的心来奉献，因为我们一切所有的都是上帝而来的祝福。 Sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengambil bagian, mari kita sama-sama lakukan. 如果还没有有这种填写这个信心奉献的，希望你们能够参与。 Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalamnya. 再次谢谢大家的参与。 Lalu kita akan lihat beberapa klip yang disiapkan oleh tim multimedia. Saya persilakan. Mengundang jemaat untuk hadir dalam kebaktian doa Rabu yang bertema Percaya Maka Melihat bersama pembicara Evangelis Ida Sianipar hari Rabu 4 September 2019 dan kebaktian doa Sabtu dengan tema Allah Sang Pencipta bersama pembicara Evangelis Bambang Alim pada Sabtu 7 September 2019. Bagi jemaat wanita, mari hadir dalam persekutuan Komisi Wanita Febe dengan tema Hidup Bergaul Akrab dengan Tuhan bersama pembicara Evangelis Trivena diadakan pada Kamis 5 September 2019 jam 4:30 sore bertempat di Aula Siloam. Mengundang jemaat usiawan untuk mengikuti persekutuan luar kota Komisi Usiawan Yongqing dengan tema Imam Eli, Guru yang Baik, Orang Tua yang Buruk, bersama pembicara Pendeta Lim Sin Leong yang diadakan pada tanggal 16 September 2019 bertempat di Taman Indi Restoran Malang.
Jemaat peserta persekutuan harap berkumpul di gereja jam 7:30 pagi. Biaya pendaftaran sebesar Pendaftaran dapat dilakukan melalui tata usaha gereja atau stand booth yang tersedia di hall gereja atau melalui Ibu Helen di nomor telepon berikut. GKA Gloria Kota Satelit telah membuat satu buku renungan lagu pujian. Dikarenakan jumlah buku yang tersedia terbatas, diharapkan untuk satu keluarga mengambil satu buku. Buku ini juga bisa jemaat unduh melalui satelit.gka-gloria.id_renungan_2019. Hadirilah kebaktian umum minggu depan dengan tema Lain di Bibir, Lain di Hati bersama Evangelis Jimmy Setiawan pada Minggu 8 September 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang ada. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. 我们要接受今天的崇拜，我们把一切荣耀、歌颂、赞美归给他。Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam hidup rumah tanggamu. Kiranya Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dengan memberkati hasil pekerjaan tanganmu, dengan menguduskan hari Sabat di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, baik pada waktu keluar maupun pada waktu masuk, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.